Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua murid-murid. Kita punya pembelajaran hari ini adalah bab 7, iaitu pengaturan secara linear, penyelesaian masalah ataupun senang kata kepada aplikasi. Aplikasi cara nak jawab soalan pengaturan secara linear, kertas SPM lah senang cerita. Tapi kita berpandukan kepada soalan dalam buku teks, iaitu muka surat yang self exercise, iaitu silakan kendiri 7.2. Okey, kita tengok balik buku teks kita. Sekejap Okay. So baik, 7.2 kita concentrate dengan latihan 7.2, di mana cikgu dah arahkan dalam latihan semalam, iaitu kita kena buat dalam kertas graf cara kita nak melukis dengan berpandukan kepada ketaksamaan yang diberikan dalam berdasarkan pada kekangan. Sebab soalan nombor 1, kita tengok soalan nombor 1. Dibaca sama-sama. Okey, latihan kendiri 7.2 ni muka surat cikgu muka surat 244 lah Sebuah institusi menawarkan 2 kursus perniagaan, iaitu kursus pengurusan dan kursus kewangan. Bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah X orang dan bilangan peserta bagi kursus kewangan ialah Y orang. Pengambilan peserta berdasarkan kekangan berikut. Okey, So kekangan ni penting, ada 1, 2, 3 di sini. Jumlah peserta kursus pengurusan dan kursus kewangan tidak melebihi 80 orang. Nombor 1 Nombor 2, bilangan peserta kursus kewangan tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus pengurusan. Okey, so nombor 3, bilangan peserta kursus kewangan mesti melebihi bilangan peserta kursus pengurusan sekurang-kurangnya 10 orang. Baik, soalan A. Soalan A ni 3 markah. Selain X, ada berapa soalan? I can send the link. Okay, which link? Oh, the kehadiran link. Supaya okay, never mind. Okay, tengok balik pada soalan tersebut. Jadi, tuliskan 3 ketaksamaan linear yang memenuhi semua kekangan di atas. Okay, soalan ini lebih kurang 3 markah serangan kita. Maknanya kita kena jadikan kekangan-kekangan ini, 1, 2, 3 ini dalam bentuk persamaan, ketaksamaan. Yang ini kita kena tengok jugalah. So macam mana pun cikgu dah standby kertas graf. Okay, kertas graf ni kita akan tengok apa cikgu buat ni, sama jugalah Okay, so kertas graf ni standard 1 cm lebar, 1 cm panjang. Jadi kita kena tengok unit dia. Jadi yang penting guys, yang penting soalan 1A tu kita buat kat sini kalau boleh. Okey, yang nombor 1 ni, kita nak buat nombor 1 ni dulu. Kita tengok nombor 1 ni. Jumlah peserta kursus pengurusan dan kursus kewangan. Jadi kursus pengurusan ni dalam bentuk X. Kita jadikan dia dalam bentuk X. Manakala kursus kewangan ni dalam bentuk Y. Okey, sebab dia dah mention kat situ X dengan Y. X dengan Y. X itu adalah kursus pengurusan dan Y itu adalah kursus kewangan. Okay, just highlightkan sikit lah, bukan apa pun. Okay. So, X itu adalah kursus pengurusan. Manakala supaya kita jangan confuse. Dan Y itu adalah bilangan orang kursus kewangan. Tulis dulu lah supaya kita jangan keliru dengan keadaan apa kehendak soalan itulah. Okey. Jadi seterusnya
Jumlah peserta kursus pengurusan dan kursus kewangan tidak melebihi 80 orang. Ini macam mana cerita ni? Nah, jadikan dalam bentuk ketersamaan. Maknanya X plus Y tidak boleh lebih daripada 80 orang. Okey. So, jadi kita dia kat sini, kita boleh jadikan dia yang kekangan nombor 1 ialah X plus Y tidak boleh melebihi atau sama dengan 80 orang. Okey, itu kekangan nombor 1 lah. Ni kena faham betul-betul ni. Okey. Sebab kalau kita lebih daripada 80, itu dah keluar daripada syarat dah. So dia mesti kurang daripada 80 orang lah. Kalau dia 81 dah kira dah batal syarat dia. Itu maknanya bilangan khusus peserta pengurusan dengan khusus kewangan tidak boleh melebihi 80. So X plus Y less than equal 80. Itu kekangan nombor 1. Okey. Kekangan nombor 2. Okey, pada ni. Okey, so kekangan nombor 2. Tengok ya. Bilangan peserta kursus kewangan tidak melebihi 4 kali peserta kursus pengurusan. Kewangan tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus pengurusan. X. Tidak melebihi. Apa maksudnya? Y. Okey, maksudnya dalam kekangan yang kedua kita tu ialah, kita akan tulis ni soalan A. Y tidak boleh melebihi 4 kali X. Itu maksudnya. Itu kekangan yang kedua. Kena faham macam mana kita nak jadikan dalam bentuk ketersamaan melalui penyata-menyata kekangan-kekangan yang diberikan. Ini kena faham betul-betul. Bila masa lebih kurang, lebih masa lebih besar, ikut penyata tu. Nanti sekejap lagi cikgu akan bagi penyata-penyata ketersamaan tu macam mana dalam bentuk persamaan ketersamaan ini. Okey, so nanti kita tengok lagi yang kekangan yang ketiga pula. Okey, kekangan ketiga dikata kat sini, memang betul soalan ini akan banyak ayat gini. Bilangan peserta kursus kewangan mesti melebihi bilangan peserta kursus pengurusan sekurang-kurangnya 10 orang. Mesti melebihi sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 10 orang. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa dia adalah lebih besar atau sama dengan kewangan ialah Y. Peserta pengurusan kursus pengurusan adalah X. Okey. So jadi kat sini kita boleh tulis sebagai Y dia mesti melebihi tolak X mesti melebihi atau sama dengan 10 orang sekurang-kurangnya. Ini dia punya ketersamaan yang ketiga kita. Okey, so maknanya beza antara Y dengan X tu 10 orang. Lebih. Itu maksudnya mesti melebihi. Mesti melebihi. Jadi kita kena letakkan sebagai next kekangan yang ketiga kita. Tu soalan nombor 3. Y tolak X mesti melebihi 10 orang. Atau kalau kita faham, dia mesti X tu tambah 10 lah senang kita lah. Boleh buat cara macam ni pun boleh. Atau boleh cara ni pun boleh. Tak ada masalah. So pilih mana-mana lah. Yang penting, apa yang dimasukkan dalam ketersamaan itu sama dengan apa yang kita buatkan sekarang ni. Inilah dalam formula persamaan Okey, so bila kita dah tentukan ketiga-ketiga ketersamaan ini, kita tengok soalan yang B dia pula. Okey. Selain soalan ini ada syarat ni, selain X. Okey. Selain X kosong, Y kosong, bermaknanya kita kena beri tumpuan kepada sukuan yang pertama saja. Yang ketiga, kedua, keempat ni tak payah. Okey, itu maksudnya lah. X sentiasa positif, Y sentiasa positif. Maknanya kita hanya concentrate pada graf untuk sukuan yang pertama saja. Itu maksudnya lah. Ini syarat ni mesti ada. Mesti dia akan beritahu macam ni. Okey, itu kita faham lah. Itu soalan A. Okey, now B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang peserta. Okey. Pada kedua-dua paksi, bina dan lorekkan rantau area memenuhi semua kekangan di atas.
Alright. Ini kita kena tengok lah. So, jadi yang ini kita kena lukis graf. Perhatian. Kita kena lukis graf. Graf akan diberikan dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 orang peserta pada kedua paksi. Bina dan lorikkan rantau yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, cikgu dah sediakan graf ini. Mari kita saksikan sama-sama macam mana kita lukis graf. Baik. So, pertama kita kena jadikan kita punya kertas graf tu standard ya. And then sediakan pembaris dengan pensel, jangan menggunakan pen untuk melukis. Itu syarat lah dalam peperiksaan untuk melukis graf lah. Okey, so kita kena lukiskan dulu paksi Y. Sikit lagi. Okey, kita buat 1 cm. Dia kata kat sini 2 cm kepada 10 orang peserta. Okey. So maknanya setiap 2 cm 10 orang dalam kita punya unit lah. Okey, so kita kena lukis betul-betul. Okey, teruskan. Okey, kita tebalkan sekejap. Okey, nampak tak paksi Y kita? Kita tebalkan sikit. Kita nampak sikit kita punya garisan tu. Okay, so you guys tulislah. Kisah. Macam mana pun Alright. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, another one. Tu paksi Y kita. And then paksi X kita, jangan lupa lukis juga. Alright, ini paksi X kita. Jangan lupa lukis. Tebalkan sikit. Bagi kita nampak sikit apa kita buat. Okey, setiap 2 cm kita letak 10 unit Setiap 2 cm kita letak 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, paling atas ni 80 lah Okay, sama juga di sini. 10, 20, okay, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Alright. Okay, so kita dah lukis sedikit. Kita punya graf paksi Y, paksi X. Okay, so kita namakan ini paksi Y. Dan ini adalah paksi X lah. Okay, so far okay? No more? Alright, so kita dah mengikut apa syarat yang diberikan. Iaitu setiap 2 cm 10 orang peserta. So ini cara kita nak lukis paksi. Okay, next. Apa kita kena buat? Kita lukis satu persatu dulu. Ketersamaan nombor 1. Okay, so garis lurus ini penting. So kita nak lukis ketersamaan nombor 1 ini. Okay, pertama, apa yang kita kena buat? X tambah Y sama dengan 80. Seleloknya kita kena lukis gambar raja jadual ini. X, Y. Kalau X kosong, Y 80. Kalau Y kosong, X itu 80 lah. Ini paling senang Kalau kita nak lukis garis lurus yang pertama, kekangan yang pertama. Okay, apa kita buat? Gunakanlah pembaris. And then kamu lukislah Di mana? Kalau X kosong, Y 80. Kat mana titik tu? Lebih kurang kat sini titik tu. Okay, titik dia kat situ. And then sampai 80. Okay, lebih kurang Okay, ini cara kita melukis Jadi kita tebalkan sikit. Alright, itu garis yang pertama. Ini paling senang X tambah Y sama dengan 80. Kekangan yang pertama ni sangat penting. Okay, jadi kita jangan lupa letak nama garis itu apa. Okay, kena tulis Kalau tak tulis ini,
Kira salah Okey. Okey, yang kedua. Kalau nampak kat sini. Okey, yang kedua. Kekangan yang kedua iaitu kita kena ambil y sama dengan 4x. Okey, kita buat jadual untuk melukis graf. Ini penting juga, ini pun ada markah kalau dia buat jadual ni. Iaitu x kita buat y. Kalau x kosong, y pun kosong. So maknanya titiknya di pusat asal yang titik pertama. Lepas tu kalau di pusat asal ni seleloknya kita ambil x apa-apa nombor. Kalau x katakan x 10. Kalau x 10, y jadi apa? Kalau x 10, y jadi 40. Kiralah. Okey, kat mana titik tu? X 10, Y 40 di sinilah. Okey, apa kita buat? Kita sambung dua garis tersebut Okey, X kosong, Y kosong. And then X 10, Y 40. Itu titik yang kita dapatkan. Dua titik untuk lukis garis lurus ini. Just in case. Okay, so kita ambil pembaris, ambil pensel, gariskan. Alright, so tak ada masalah lah kat sini. Okay, so kita tebalkan sikit. Okay, nampak Okay, nampak rasanya good. Okay. Ya. Alright. So, garisan ini kita kena tulis nama dia. Persamaan ini adalah Y. Okay. Persamaan ini adalah Y sama dengan 4X. Kita tulis juga. Okay, tadi X tambah Y sama dengan 80 dah ada. Okay, last kali. Kita nak lukis yang ketiga. Okay, yang ketiga ni tunjuk juga. Iaitu Y tolak X sama dengan 10. Buat table. Okay, buat table juga. Iaitu X dengan Y. Kalau X kosong, Y 10. Okay, tak apa. Okay. Kalau Y kosong, X negatif 10. Tapi seleloknya kalau kita ambil X 10. Okay. Kalau X 10, Y itu 20. Kira sendirilah. Itu cara kita nak lukis garis lurus. Ini penting So jadi titik yang pertama 0, 10. Kat mana tu? Okay, 0, 10. Iaitu di sini. Okay. Kemudian seterusnya X 10, Y 20. Kat mana tu? Di sinilah. Alright. Okay, so kita ambil pembaris, ambil pensel, gariskan. Dua titik tersebut disambung Alright. So lebih kurang macam ni lah. Okay, so kita tebalkan sikit bagi nampak. Okay, nampak tak garisan tu? Rasanya nampak kot. Alright. Kemudian soalan dia, kita dah garis, jangan lupa nama garisan ini pun kena tulis juga, iaitu Y tolak X sama dengan 10. Okey. Kemudian kita jangan lupa, sebab selepas kita garis ni, soalannya lorekkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey. Kekangan 1, 2 dan 3 tadi kita telah lukis. Okey. So yang pertama ni, kita kaji satu persatu dulu. Okey, apa kata? Kita tengok lorekkan yang untuk yang pertama ni dulu. Untuk yang pertama ni. X tambah Y. Okey, yang garisan ni X tambah Y lebih kecil daripada 80. Okey, kat mana tu? X tambah Y kecil daripada atau sama dengan 80. Kurang daripada 80. So, maknanya dia berada di bawah lah. Kalau boleh seleloknya kita lukis macam ni dulu. Buat sementara waktu. Okey, buat macam ni dulu. Okey, macam mana cikgu tahu dia sebelah bawah? Awak ambil mana-mana titik. Paling senang titik 10, 10 lah. Kita ambil titik 10, 10. Betul awak kira. Untuk ni. Okey. Titik 10, 10 jadi betul tak 10 tambah 10 kecil daripada 80? Betul. Ya, ikut
Dia memuas kertasaman ini. Betul lah? So maknanya kawasan lorekannya berada di bawah mengikut kertasaman titik tersebut. Ini kena faham dulu. Ini cara yang betul lah untuk kita tentukan site mana lorekan tersebut. Okay. Okay, so kita seterusnya. Kita tengok pula kita tengok pula yang kedua. Y kecil daripada 4X. Garisan mana? Garisan ni Okay, Y kecil daripada 4X. Okay, so kalau kita perhatikan pada garisan tu saja, kita ambil titik 10, 10. Katakan 10, 10 jugalah. Okay, kata kita ambil titik yang paling senang lah. 0, 0 pun boleh, tak ada masalah. Kita ambil titik 10, 10 ni. Okay, ni side dia. Kita tengok yang kita bagi tumpuan kepada garisan ini. Okay, lepas tu awak letakkan titik 10, 10 itu dalam persamaan kita. Dia akan jadi Y10 kecil tak daripada 4 darab 10. Betul lah. Sebab 10 lebih kecil daripada 40. Logik lah. Okay. Itu caranya. Kita tentukan lorekan tersebut. So jadi lorekannya berada di sebelah. Sekejap Okay, di sebelah. Simpan dulu. Sini di sebelah sini. Okay, tadi sebelah sini. Okay. Alright. So berada di sebelah bawah. Y4X. Itu cara kita nak tentukan kawasan lorekan. Okay, so kita kena pastikan apa yang kita buat tu betul atau tidak Okay, next. Okay, next. Kita tengok kekangan yang ketiga pula. Okay, kekangan yang ketiga ni. Tengok Y tolak X lebih besar daripada 10. Ambil titik 10, 10. Kat mana titik 10, 10 kat sini. Lepas tu kita nak kaji yang ini pula. Garisan tu. Okay, lorekannya di mana? Sebelah bawah ke sebelah atas? Ambil titik 10, 10. Berada di bawah. Just in case titik 10, 10 ni dia berada di kedudukan di bawah garisan tersebut. Okay. So logik tak? Kalau kita gunakan yang ini. Kita masukkan titik 10, 10. Okay. 10 tolak 10 lebih besar daripada 10. Kosong. Lebih besar daripada 10. Tak logik. So maknanya lorekannya bukan berada di bawah garisan tersebut. Tapi berada di atas. Kalau tak logik, berada di atas lah. Itu caranya kita nak tentukan. Kat mana kawasan lorekan tersebut. Okay, ini tak logik. Dia tak logik. Kalau kita ambil titik 10, 10 yang berada di bawah garisan tersebut. Okay guys, I hope you guys dapat macam mana dapat ni. Okay. Alright, so seterusnya kita kena tengok pula ketiga-tiga graf ini yang lorekannya bertindih antara satu sama lain di mana? Kawasan mana dia bertindih tu? Okay, kalau ikutkan kat sini, tindihan itu dah tertutup berada di kawasan segitiga tersebut. Kita padam dulu. Okay, berada di sinilah. Alright. Kita kena lorekkan kawasan tersebut. Dan jangan lupa taruh R. Tak taruh R ni kira tolak satu markah. Okay. Nak bulatkan R tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab dalam soalan itu dia dah kata lorekkan rantau R yang memenuhi semua kekangan itu. Ini penting So ini saja dah ada lebih kurang 3 markah bila kita lukis. Okay guys, so harap you guys faham. So soalan B dah settle. Okay, tengok graf tu macam mana. Okay, sama tak apa yang you guys buat, apa yang dah buat lah Okay, so ini sangat-sangat penting untuk hari ini. So kita dah lukis keseluruhan graf tersebut dengan cantiknya lah Okay, so ini untuk sampai soalan B Okay, bila kita dah lukis ni guys, kita kena tengok pula untuk soalan yang C dia pula untuk memenuhi markah dia. Kalau kita tengok betul-betul apa soalan dia tadi, yang soalan C dia tu. Okay, tengok soalan C. Soalan C ni dia kata dengan menggunakan graf DB, okay, cari julat bagi bilangan peserta kursus, kecilkan sikit aku. Okay. Cari julat, okay, bilangan peserta kursus kewangan jika bilangan peserta kursus pengurusan ialah 20 orang. Okay, apa cerita dia? Okay, cerita dia kita nak kena cari julat. Julat ni macam interval bagi bilangan peserta kursus kewangan jika bilangan peserta kursus pengurusan ialah 20 orang.
Alright, so jadi kita kena balik kepada graf. Yang kita tahu ialah kursus pengurusan ni X ya. Okay, ini kursus pengurusan. Okay, yang ini adalah kewangan. Okay, kita kena faham lah. Okay, apa yang kita kena buat? Bila soalan dia kata kursus pengurusan ya, cari julat Y apabila X. Kita kena faham ya. Cari julat Y apabila X itu adalah kursus pengurusan 20 orang. Ini X ni ini X. X 20 orang, Y berapa? So kita ambil graf kita tadi. Ini kena faham betul-betul supaya kita jangan ni. Kita punya graf tadi, besarkan sikit. Besarkan lagi. Okay. So apa kita buat? Kecilkan sikit. Okay, ambil pembaris. Kita lukiskan X20 ya, pada 20 sampai habis kawasan belorik ya. Kita besarkan sikit. Kita warnakan warna merah. Okay, just in case. Warnakan warna merah ke atau warna hijau pun boleh. Okay, warna hijau lah. Warna hijau pekat lah ya. Kita tebalkan. Okay, dan kita buat garis putus-putus. Selelanya kita buat garis putus-putus. Macam ini. Okay, nampak tak garis putus-putus tu? Okay. Right, kita tebalkan lagi sikit lah kot. Kita tebalkan lagi sikit, bagi nampak betul. 3 point. Okay, so kena buat garis putus-putus. And then kita, ini adalah soalan dia X20. Interval Y dia kat mana? Okay, so dalam kita punya sentuhan kepada hujung graf kita ni. Okay, ini dia punya interval dia. Setakat itu saja. Kalau kita nak tengok lah. Ini interval dia. Dalam kawasan belorik, hijau itu sentuh sampai mana? Garis hijau putus-putus ni. Dalam kawasan belorik saja. Jadi interval kita dari sini. Dari situ saja. Okay. Okay, so jadi untuk pengurusan Y, jawapannya ya. Okay, untuk soalan C, okay, C1. Okay, C1, dia punya jawapan dia kalau kita baca kat situ, nilai dia antara interval tu ialah tak silap cikgu, tapi dalam buku belakang tu ni 30-60 sebenarnya. Okey, 30-60 sebenarnya. Ini kan sikit. Okey, baru betul. Okey. Okey, 30-60 Y dia. 30 Y 60. Okey, itu jawapan dia. 30 hingga 60. Itu julat. Ini yang dimasukkan julat. Okey, julat. Seperti mana? Soalan C1. Julat bagi bilangan peserta kursus kewangan jika bilangan peserta kursus pengurusan ialah 20 orang. Okey, itu cara dia. Okey. Alright, ini yang paling penting. Paling penting nombor 2 ni. Ini yang kita nak kena gunakan. Macam mana nak cari jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran minggu bagi kursus pengurusan dan kursus kewangan masing-masing ialah 60 dan 70. Okey. Pada peringkat awal ni, kita bentukkan persamaan profit. Kita bentukkan dulu
persamaan K, keuntungan, iaitu 60X tambah 70Y. Okay, terbentukkan ini dulu. K tu maksudnya maksimum keuntungan ataupun kewangan masing-masing jumlah, ya, 60X tambah 70Y. Paling maksimum, yuran yang paling maksimum yang kita boleh dapat. Okey, ini kita kena faham betul-betul. Okey, pertama kita bentukkan dulu persamaan keuntungan K 60X tambah 70Y. Daripada yang dia beritahu sinilah, 60 untuk pengurusan dan RM70 untuk kewangan. Alright, seterusnya. Okey, soalan C2 ni, kita buat kat sini. C2, bila kita dah tahu profit keuntungan 60X tambah 70Y. Okay. Right. So, kita kena lukis garisan bayangan untuk persamaan keuntungan ini dulu. Kita kena lukis dulu. Okay. Garisan untuk mendapatkan titik mana yang paling maksimum. Titik mana yang paling maksimum? Okey. Titik penjuru yang ada di sini dalam kita lorekkan ini ada 3. Okey, yang pertama kita tengok kat sini. Ini yang dikatakan titik maksimum minimum keuntungan. 1, 2, 3. Okey, ada 3 titik penjuru. Yang mana antara 3 titik ini memberi hasil paling banyak. Kalau kita bacalah kat situ. Okey, so macam mana kita nak tentukan ketiga-tiga titik ini yang memberi? Kita ada 1, 2, 3 titik penjuru ni. Titik penjuru ini akan menunjukkan titik maksimum keuntungan. Tapi yang mana satu? Okey, yang mana satu tu kita kena tentukan dengan melukis satu garis bayangan hasil dari persamaan keuntungan kita ini. Okey, caranya senang je. Apa kita buat? First, kita jadikan bayangan kita ni, K kita tu apa-apa nilai. Okay, nak dapatkan apa-apa nilai tu, jadikan 60 darab 70. Okey, 60 darab 70. Apa tu? Okey, so jadi 60 darab 70. Kita ambil nilai 60 darab 70. Jadikan bayangan untuk K. Okey, iaitu 4,200. Kita ambil ni dulu. Sekejap padam ni dulu. So 4,200. Okey, jadikan bayangan dia 4,200 sama dengan 60X tambah 70Y. Okey, ni bayangan saja. Okey. Sebab kita nak lukis garisan ni kena ada nilai K tu. So kita ambil apa-apa nilai K. Ambil apa-apa nilai K, cikgu ambil 4,200 sebab 60 darab 70. Nanti kita dah lukis ni, kita kena buat table. Okey. Kita buat table X, Y. Jadi seterusnya 60 kalau X kosong, Y sama dengan 60. Kira sendiri kalau X kosong, Y sama dengan 60. Yalah sebab 4,200 bahagi 4,200 bahagi 70 So Y sama dengan 60. Alright. So jadi seterusnya kalau Y kosong, X sama dengan 4,200 bagi dengan 60, so 70. Okey, kenapa cikgu buat ni? Sebab cikgu nak lukis satu bayangan garis keuntungan. Ini garis keuntungan tu cikgu lukis kat sini guys. Tengok apa cikgu buat. So maknanya kalau X kosong, Y 60 titik ni. Lepas tu kalau Y kosong, X 70. Okey, so lebih kurang macam ini. Ni garisan bayangan Okey, garisan bayangan ni cikgu jadikan warna merah senang kita. Supaya kita nampak garisan bayangan ini, bayangan keuntungan orang panggil sebenarnya. Okey, kita tebalkan sikit. Dan kita jadikan dia garisan putus-putus. So kamu kena buat garis putus-putus tau. Macam ini Okey, ini garisan bayangan. Okey, apa tujuan garisan bayangan ini? Okey, pertama
kalau kamu ada pembaris, cikgu ada lukiskan, letakkan pembaris. Okay, kamu letakkan pembaris itu selari dengan garisan bayangan kita tu. Okay, seboleh-bolehnya. Okay, terbesarkan sikit. Selari. Okay, nampak tak? Okay, selari. Okay, kita buat garisan ni macam ni. Kita letak betul. Lepas tu kalau kamu ada pembaris yang kedua ke, okay, kamu gunakan pembaris kedua tu atau kamu nak gunakan segitiga punya pembaris pun boleh. Okay, atau kamu nak gunakan pembaris yang satu lagi. Okay, kamu letak kat bawah dia. Okay, ada dua pembaris. Okay, so jadi kita ada dua pembaris ini. Apa kita buat? Okay, pembaris yang kedua ni, kita namakan pembaris B. Okay, pembaris B ni, kita jangan gerakkan dia. Kita dah letak 90 darjah. Dia 90 darjah. Macam ini. Jadi, kita gunakan pembaris yang pertama. Kita buat gerakan. Gerakan seperti ini. Gerakan. Mengikut pembaris B tu jangan gerak. Okay. So jadi kita kecilkan sikit bagi dia besar, bagi kita nampak macam mana pergerakan tu, dan kita panjangkan sikit pembaris kita ni. Boleh panjang cikgu punya pembaris boleh dipanjangkan. Okay, so jadi pembaris korang tak boleh dipanjangkan. Okay, so elok bila dalam exam nanti kena ada pembaris panjang. Okay, so garisan B ni, okay, pembaris B ni jangan gerak. Lepas tu yang pembaris A kita yang pertama ini kita gerakkan daripada awal, daripada katakan origin kosong. Okay. So kita akan tengok titik penjuru yang cikgu bulatkan tadi. Okay. Yang mana yang terakhir bertemu dengan pembaris bergerak ini. Okay. Penjuru yang pertama kita jumpa dulu. Okay. Itu bukan titik maksimum. Itu titik minimum. Titik pertama tu adalah titik minimum keuntungan. Bila bertemu. Yang keliru ni selepas ini. Yang mana satu dikatakan titik maksimum ialah titik yang penjuru yang paling akhir bertemu dengan apa? Yang bertemu dengan pembaris yang gerak kita ni. Okey, tengok macam mana cikgu gerakkan pelan-pelan. Okey, so ada dua titik yang terakhir tu. Tapi yang mana satu yang paling akhir? Kita tengok pembaris kita yang mana akan bertemu terakhir sekali. Okey, nampaknya kalau kita besarkan sikit, baru kita nampak kat sini. Okey, bila kita gerakkan pembaris yang pertama kita itu, pembaris kedua tu jangan gerak, kita perpendicular dengan pembaris yang pertama. Jadi, maknanya, okey, titik yang ini bukan Yang terakhir adalah titik yang ini. Okey, so ini bukan titik terakhir. Kita padam yang ni. Titik penjuru yang paling akhir. So, jadi titik penjuru yang paling akhir adalah di sini. Okey, cikgu dah highlight kan tu. Okey, itulah titik penjuru yang paling akhir. Titik penjuru paling akhir kawasan berlorek ini dikatakan sebagai titik yang akan mendapatkan yuran paling maksimum mengikut persamaan kita tadi, iaitu yuran 60x tambah 70y tadi. Okey, apa titik tersebut? Okey, titik tersebut tu kalau kita baca kita alihkan pembaris kita ni dulu. Okey, pembaris kita ni kita baca ini lebih kurang titik itu adalah 1660. Tapi dalam buku jawapan 1664 lah. Okey, senang cerita 1664, yes, betul. Cikgu kalau baca ni pun 1664. Okey. Dalam buku teks jawapannya 1664. Okey, kita tengok Okay. So titik ni adalah titik paling maksimum, iaitu 16x dan y dia 64. Itu titik maksimum dia. Kita tepikan ni dulu. Alright, so titik maksimum 1664 ni, okay, bila kita dah tahu titik maksimum dan titik 1664 ni, daripada kita punya daripada kita punya
persamaan keuntungan kita tadi iaitu K sama dengan 60X tambah 70Y. Kita masukkan 1664 ke dalam persamaan kita ni. Keuntungan paling maksimum yang kita akan dapat ialah 60 darab 16, 70 darab 64. Jadi inilah yang dikatakan keuntungan paling maksimum iaitu 60 darab 16 okey tambah 70 darab 64. So jawapannya adalah 5444. Okey 5440 sorry 5440. Kesimpulannya kita boleh letak kat sini. Okey, kesimpulannya kita boleh buat kesimpulannya kat sini iaitu maximum total fees maximum total fees ataupun yuran, okey, maximum yuran kita boleh dapat ialah RM 5440. Okey. Alright, ada masalah tak? Macam mana nak dapatkan titik maksimum ini? Okey, terpaksa gunakan dua pembaris. Kalau tak ada dua pembaris, kalau kita ada pembaris segitiga pun kita boleh gunakan sebagai dia punya apa ni, yang tak boleh bergerak tu. Okey, sebagai dia punya landasan lah, senang cerita Okey, kita boleh gunakan, tak ada masalah. Boleh gunakan segitiga punya pembaris kalau nak dapatkan. Okey, so itu caranya kita nak dapatkan dia punya titik keuntungan. Titik keuntungan ni bergantung kepada kawasan lorikan kita per penjuru dia tu. Itu keuntungan. Kalau minimum, dia minta minimum yuran yang paling, titik paling awal itu adalah titik minimum. Itu yang kita kena faham dulu. Okey, setakat ni ada apa pun masalah tak? Kita nak buat soalan nombor 2 sama-sama. Okey, latihan ini tolong buat tolong buat dalam buku latihan. Siapkan kertas graf dan bagai. Okey, anda kena tunjukkan cikgu pada 18 hari bulan lah. Semua ni kena hantar. Semua kat cikgu, semua latihan kena hantar nanti. Pada cikgu nanti. Okey, ada apa masalah tak? Tak ada Kita boleh buat latihan 2 nak? Kita buat sama-sama latihan 2. Kita fahamkan dulu Baik, soalan ni tak susah. Cuma lukis graf dan kawasan lorikan tu mesti betul. And then dapatkan 3 titik per penjuru lah yang keuntungan itu lah. Kalau dapat ada 3, sometimes ada 4 per penjuru. Karena sometimes ada 5 per penjuru titik keuntungan tersebut. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2. Okey. Sebuah kilang menghasilkan arca palsu A dan palsu B dengan menggunakan mesin P dan mesin P dan Q. Okey, ada 2 mesin P dengan mesin Q. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil untuk menghasilkan arca palsu A dan palsu B. Okey. Kilang tersebut menghasilkan X unit arca palsu A. Okey, ini mana ini X kita. Okey. Manakala Y unit palsu B. Alright, so Y unit palsu B. Dalam masa seminggu. Mesin P beroperasi tidak melebihi 200 minit. 2000 minit. So sekarang ni kita bergantung kepada minit tadi duit RM. Sekarang ini masa. Dia melibatkan minit. Okay, so hati-hati. Minit pun boleh digunakan untuk penyelesaian pengaturan cara linear. Mesin Q pula beroperasi sekurang-kurangnya 1800 minit. Okay. Penghasilan arca palsu B tidak melebihi 3 kali ganda penghasilan arca palsu A. Okay. So next. Itu je lah. Okay, tak ada masalah.
Okey, so kat dalam ini ada lebih kurang ada 3 ketaksamaan. Kalau you baca betul-betul dalam ni semua. Dalam ini semua ada 3 ketaksamaan yang kita kena bentukkan tadi. So ini kena baca betul-betul, nanti kita bentukkan Don't worry. Okey. So jadi selain ni dia mesti akan tanya soalan macam ni. Selain X lebih besar daripada kosong, Y besar kosong, so ini berada di sukan yang pertama saja. Tuliskan 3 ketaksamaan yang memenuhi semua kekangan di atas. Okay, so kita tengok graf kita juga lah. Macam mana pun kena sediakan graf. Kalau boleh kita conteng dalam graf kita tu juga. Okay, so kita beri clear sikit. Now, okay, jangan keluk ini buang. Jadi, kekangan yang pertama, kita baca ialah mesin P beroperasi tidak melebihi 200 minit. Okay, ini mesin P kita. Tidak melebihi 2000 minit. Okey, macam mana kekangan ni? Siapa boleh sebutkan? Siapa boleh mention kat cikgu? Apa dia punya ketaksamaan dia tu? Apa ketaksamaan dia tu? Apa yang kita boleh tulis ketaksamaan dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa ketaksamaan dia untuk kekangan yang pertama? Soalan A Siapa beritahu cikgu? Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Okey, soalan A. Kekangan yang pertama. Okey, apakah ketaksamaan dia tu? Siapa beritahu cikgu? Anyone? Tak ada? Faham tak maksud cikgu? Mesin P beroperasi tidak melebihi 2000 minit. Okay, mesin P. So, apa X, Y, lebih kecil ke, lebih besar ke? Apa dia punya ketaksamaan dia? Siapa boleh beritahu cikgu? 40X tambah 20Y lebih kecil ataupun sama dengan 2000. Okey, betul. Alright, betul lah tu. 40X. Okey. Lepas tu A itu X tambah 20Y lebih kecil atau sama dengan 2000 minit. Yang ni kita kena bentukkan ni. Okey, so soalan A1 dah settle. Soalan nombor 2. Okey, nombor 2 tengok apa dia punya penyata dia. Okay, ni kita padam. Penyata yang kedua ialah mesin Q pula beroperasi sekurang-kurangnya 1800 minit. Okey, ini mesin Q. Itu penyata dia. 1800 minit. Mesin Q pula beroperasi sekurang-kurangnya 1800 minit. Alright, so apa yang kita nak tulis dalam ketaksamaan yang kedua kita ni? Siapa boleh beritahu? Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Sekurang-kurangnya lebih besar ingat sekurang-kurangnya. Ini maksudnya lebih besar. Jadi ketaksamaan kedua, kalau kita ikut dia punya jadual dia tu, okey, 38X 60Y tambah tidak lebih ataupun lebih sekurang-kurangnya melebihi 1800 minit. Jadi kalau kita tulis sini ialah 30X tambah 60Y lebih besar atau sama dengan 1800 minit. Okey? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga. Okay, yang ketiga pun dia ada tulis. Macam mana yang ketiga itu? Yang ketiga itu ialah yang kalau kita nampak kat penyata yang terakhir, iaitu penghasilan arca pasu B tidak melebihi 3 kali ganda penghasilan arca A. Itu macam mana kita nak bentukkan ketaksamaan tu? Penghasilan arca B tidak melebihi
3 kali ganda penghasilan arca A. Itu macam mana kita nak buat tu? Apa dia punya ketaksamaan dia? Penghasilan arca palsu B tidak melebihi. Tidak lebih. Okey. Tidak melebihi. Okey. Tidak melebihi. Cikgu, Y kurang daripada ataupun sama dengan 3X. Ya, betul. Okey, yang lain dapat tak? Yang lain tu? Setuju semua? Betul So Y itu adalah arca B dan tidak melebihi 3 kali ganda arca A. Tidak melebihi ni lebih kecil Nanti cikgu berikan dia punya apa keyword dia untuk kesamaan ini nanti Buat masa ini cikgu ajar dulu macam ini dulu supaya kita yang keliru. Okay, so nanti cikgu bagikan lah nanti apa keyword dia tu. Ni kena hafal lah, kalau tak faham dia punya penyata tu, well kekurangnya kita dapat tahu hafalannya okey juga punya statement dia. Okay, seterusnya. Soalan B, dah dapat ketiga-tiga persamaan ini, lepas tu dia kata X kosong, ini Y, okay, kosong, ini mesti berada dalam sukuan yang pertama. Okay, soalan A dah settle. Soalan B dia kata apa? Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada kedua-dua paksi, bina dan lorekkan rantau yang berlorek. Okey. Letakkan R. Jadi bergantung kepada kertas graf kita ni. Okay, cikgu dah sediakan graf. Kita lukis lah Okay, kita lukis sama-sama. Okay, so kita dapatkan garis paksi X, paksi Y. So kurang-kurangnya. Ini tinggi sikit, sebab ini panjang Tebalkan bagi nampak garisan paksi X, paksi Y. Dalam satu Okay, and then paksi Y kita. Yes. Okay. Warna hitam warna hitam. So you guys tulis dalam pensel tolong Alright, so kita dah ada paksi Y dengan paksi X. Setiap 10 setiap ini kita letak 10 setiap 2 cm 30 cukup tak ruang ni 40 50 60 tak cukup. Dia nak lebih kurang 100. Okay, so ini pun sama. Okay, katakan kita kecilkanlah dia punya scale Kita kecilkan dia punya scale lah, senang cerita Kita letak kecilkan dia punya scale lah, senang cerita Kita kecilkan. Okay, so agak-agak nampak lah Kita besarkan sikit. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini pun tak cukup. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, kita terpaksa kecilkan graf cikgu ni. Okey, jangan risau. Kita jadikan 1 cm kepada 10 orang lah sama juga 1 cm kepada 10 orang. Kita kecilkan soalan kita tu. Sebab gambar ajar cikgu ni dia tak berapa muat. Kecilkan aja lah, tak ada masalah So ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, okey, 80, 90, okey, 100. Okey, sama juga yang sini. 10, 20, 30, 40. Okey, dan seterusnya lah. Okey, sebab cikgu punya graf tak boleh buat 2 cm. Nanti graf yang ada, okey, you guys boleh buat setiap 2 cm 10 unit. Tapi you guys ikut buku. Okey. Nah, cikgu punya nak tunjukkan okey macam mana kita nak buat macam tadilah Okey, so katakan kita nak lukis untuk garisan kengkangan yang pertama, kita
kita kena buat 40x tambah 20y sama dengan 2000. Kena buat macam ni dulu. Y 100. Okay. Kalau X kosong, Y 100. Kira sendiri Kalau Y kosong, X 50. Okay, dah dapatlah satu garis kan persamaan kita. Okay. Paksi Y, paksi X. Jadi ambil garis, ambil pembaris, lukis 100 hingga 50. Alright. So kita dah lukis. Tebalkan sikit. Wait, kepada satu Alright, next. Nombor 2. Kita boleh ambil 30x tambah 60y. Okay, yang kedua punya persamaan. Kita buat sama dengan 1800. Alright, so dalam nak lukis ni kita tak sama dengan Okay, so ni x, ni y. Kalau x kosong, kalau x kosong, y, kalau x kosong, y jadi 60. Kalau y kosong, x jadi, kalau x kosong, y jadi 30. Okay, sorry guys. Kalau x kosong, y jadi 30. Kalau y kosong, x jadi 60. Masa ni kita garis X kosong, y 30. Okay, guys, you know how to do the garisan actually. Tapi tak apa. Kita buat sama-sama. Alright. Ini tebalkan. Tebalkan kepada 1. Okay, point 1. Okay, jangan lupa kita kena letak juga nama garisan tersebut. Yang pertama tadi adalah 40 x tambah 20 y sama dengan 2000. Yang kedua tu adalah 30 x tambah 60 y sama dengan 1800. Tak tulis ni tolak satu markah dalam exam lah. Okay, last kali y yang ketiga nak lukis ni. Okay, kekangan untuk y sama dengan 3x. Okay, ini paling senang kot. Awak ambil lah apa-apa titik x dengan y. Kalau x kosong, y kosong lah, senang cerita. Okay, kalau kes macam ni, x kosong, y kosong dia start ke origin. Okay, lepas tu awak ambil apa-apa nilai x. Katakan x, katakan x 30. Okay, katakan x 30. Ambil apa-apa nilai x. Okay, kalau x 30, jadi y kita adalah 90. Okay, kat mana titik tu? X 30, y 90 di sini Alright. So X 30, Y 90. Okay, harap tak ada apa-apa masalah. Jadi kita teruskan. Ambil garisan, ambil pembaris. Okay, daripada origin hingga ke sinilah. Okay, dah settle garisan. Kita letak garisan ini dengan nama. Kita tebalkan dia. Okay, so kita tebalkan dia. Jadi Y sama dengan 3X. Okay, so next kita kena tentukan kawasan berlorek. Okay, kawasan berlorek ini kita buat satu. Okay, yang pertama, kalau kita perhatikan kawasan yang berlorek yang pertama, kita ambil tangan yang pertama, kita nak tentukan kawasan berlorek ini. Okay, kat mana garisannya? Okay, inilah. Okay, yang paling senang kita ambil titik 00. Yang paling senang kita ambil titik 00. Okay, titik 00 ni berada di bawah garisan kekangan nombor 1 ini. Okay, so ambil titik 00 tu. Yang masukkan dalam tu memuaskan tak ketaksamaan tersebut. Okay, ambil titik 00 tu, kita buat soalan ni. Iaitu 40 darab 0 tambah 20 darab 0 kecil daripada 2000. Betul lah. 0 tu memang kecil daripada 2000. So maknanya kita punya luas itu berada di bawah. Sebab titik 00 itu memuaskan ketaksamaan. Okay, itu satu benda yang kita kena tahulah.
Alright. Okay, so next. Okay, next. Kita buat soalan kawasan berlorek untuk nombor 2. Okay, nombor 2. Kita ambil titik kosong-kosong aja. Kita ambil titik kosong-kosong. Nombor 2 ini adalah yang garisan ini Okay. So kalau dia memuaskan 30 darab kosong tambah 60 darab kosong lebih besar dari ataupun sama dengan 1800. Takkanlah kosong tu lebih besar daripada 1800? Tidak logik. So dia tidak boleh, lorekan tu tidak boleh berada di bawah titik kosong-kosong. Tak boleh. Dia tak boleh berada di situ. Jadi kita kena ambil kawasan yang berlorek yang atas je lah. Senang cerita Yang atas ni tu dia tak logik lah. Kosong tu lebih besar daripada 1800. Berada di atas lah. Okay, itu caranya lah. Dan dapatkan dia punya kawasan lorekannya. Yang pertama, yang kedua. Settle. Okay, yang kawasan berlorek yang ketiga. Iaitu Y lebih kecil daripada 3X. Okay, garisan ni garisan ini awak ambil mana-mana titik. Katakan awak ambil titik 20 darab 10. Dia berada di sebelah bawah garisan tersebut. Okay. Katakan kita ambil titik 20 darab, 20, 10. Okay. Kalau kita masukkan 20, 10 dalam persamaan ini, memuaskan kesamaan tersebut. Okay. Y dia 10 lebih kecil daripada 3 darab 20. Ini tak logik. Takkanlah 10 tu lebih kecil daripada betul lah. Okay. Betul. X20 lebih kecil daripada 3X. Betul lah. Okay. So maknanya ini logik. So logiknya berada titik kawasan berlorek itu berada di kawasan bawah garisan tersebut sebab dia mengikut garisan dan titik tersebut. Okay. So kita dah dapat satu bentuk kawasan yang berlorek di mana pertindihan tersebut tiga persamaan itu bertindih berada di dalam kawasan ini sahaja. Okay. Alright. So itu caranya lah cara kita nak dapatkan. Okay, kalau siapa yang hafal lebih kecil, lebih besar itu lebih kurang sama lah Okay, so jadi kita punya kawasan berlorek itu berada di kawasan ini. Kawasan segitiga tertutup ini. Okay, so kita highlightkan sikit Ketiga penjuru ini, ada 3 penjuru dalam kawasan berlorek ini. Ini dinamakan titik maksimum minimum. Titik maksimum minimum keuntungan. Keuntungan. Titik maksimum dan minimum keuntungan. Itu kita kena tahu. 3 titik yang cikgu highlightkan itu adalah titik maksimum dan titik minimum keuntungan. Okay, so kawasan yang berlorek tadi berada di sini. Alright, so kita kena tentukan apa lah sebab ni. Bila kita dah tentukan, jangan lupa letak R. Letak R, sebab kalau letak R ni, kita akan tolak 1 markah. Ini kena elakkan Okay, next. A dah settle, B dah settle. Dengan menggunakan graf yang dibina di B, cari bilangan minimum arca B yang boleh dihasilkan jika kilang tersebut bercadang untuk menghasilkan 30 arca A sahaja. Alright. So jadi kita kena highlightkan kawasan X30. Okay. Arca A ni adalah X. Okay. Arca A ni adalah X. So kita gariskan 30. Okay. Yang berada di sini. Kalau ikutkan 30 ni awak ambil pembaris. Tolong ambil pembaris. Okay. Kita gunakan warna hijau lah kalau nampak warna ungu Kita besarkan sikit. Okay, gunakan pembaris 30. Okey. Yang paling minimum kawasan yang dia bertemu pada garisan gorekan tu yang pertama itu. Okey, nampak tak yang cikgu highlightkan ni? Okey, kita tuliskan macam ni. Buat garis betul-betul and then awak petakan ke sini. So kat situlah jawapannya. Okey, yang paling minimum soalan nombor B tadi. Okay, kita kecilkan. Soalan C soalan C tadi. Okay, kecilkan.
Okay, soalan C kita tadi. C1 yang paling minimum kat sini nilai dia iaitu yang paling minimum apabila arca A dihasilkan adalah 30 ialah arca B jadi 15. Paling minimum B untuk soalan C1. Okey, itu yang kita kena ambil kira. Kalau maksimum, just in case, apakah bilangan arca B kalau arca A paling maksimum, bilangan maksimum bagi arca B apabila arca A tu 30, paling maksimum kita kena bawa kat sini. Ini yang paling maksimum. 40 pula. Itu kalau ni minimum, ini maksimum. Just in case kalau dia tanya, nampak tak? Misalkan sikit. Ikut soalan yang sama, cikgu ubah dengan bilangan minimum arca B. Ni bilangan minimum. Okay, kalau kata bilangan maksimum arca B yang boleh dihasilkan jika kilang tersebut bercadang untuk menghasilkan 30 unit arca. Okay, ini jawapannya. Okay, just in case dia tanya minimum atau maksimum. Kalau minimum dia 15. Kalau maksimum arca B boleh buat 40. Itu caranya lah. Just in case kalau dia tanya maksimum lah. Yang paling maksimum. Kalau arca A 30. Untuk B maksimum 40. Untuk B maksimum arca B adalah 15. Okey. Itu sajalah caranya. Okey, so ingat balik soalan kita tadi. Kalau arca A paling minimal, kita petakan kat sini. Okey, kita petakan. So dia lebih kurang 15 lah. Okey, itu soalan C. Baik, kita dah kat penghujung ni. Untuk soalan C2, cikgu tinggalkan. Okey, untuk soalan C2, cikgu tinggalkan you guys cari sendiri. Okey, memandangkan cikgu dah terangkan. Untuk nombor 2 ni, jumlah keuntungan maksimum seminggu jika keuntungan yang diperoleh daripada unit arca pasu A dan unit arca pasu B masing-masing ialah 300 RM dan 250 RM. So yang ini kita kena bentukkan dulu persamaan keuntungan iaitu 300X tambah 250Y. Okey. So apa kita kena buat first? Seelok-eloknya awak cari dulu persamaan bayangan keuntungan seperti mana cikgu tunjuk dalam video tadi. Okey, seperti mana cikgu tunjuk dalam video tadi. Cuba cari dalam tu. Okey, ni 300, ni 250. Okey, awak cubalah ambil apa nilai K. Awak nak darab ni dengan darab ni pun boleh atau terlalu besar awak ambil sekadar 600 boleh. Okey, 6000 pun boleh ataupun 6000 pun boleh ataupun awak boleh buat macam ni. Awak nak tulis bayangan apa-apa bayangan garisan ni kena ada dulu K ni, kita ambil apa-apa bayangan and then kita lukis seperti mana cikgu tunjuk dalam video tadi. Okey, so kena ada dua pembaris. Okey, lepas tu awak kena pastikan dalam keadaan pembaris itu dalam bentuk perpendicular, yang mana pembaris yang pertama tu kita gerakkan mengikut arah pembaris yang kedua tu. Okey, so awak kena buat macam ni supaya awak dapat tentukan titik mana, okey, titik mana yang sepatutnya yang berada di maksimum, paling maksimum. Okey, kita ada 3 titik kat sini. Untuk peringatan, so titik mana yang maksimum ialah titik yang 1, 2, 3 ni. Okay, ada 3 titik kat sini. Kalau kita tengok betul-betul. So titik mana yang paling maksimum ialah titik yang bertemu dengan garis pembaris kita yang paling akhir. Rasa yang inilah kot. Kalau ikutkan yang inilah kalau kita gariskan. Alright, so macam mana cikgu terangkan tadi. Alright, soalan A tadi, soalan yang pertama tadi itu. Okay, cikgu lupa satu benda. Bila kita dah berjumpa titik maksimum, ni soalan yang pertama tadi, yang titik maksimum, okay, yang ini, kita kena letak, kena lukis sedikit satu garis khas, garis putus-putus juga yang berada kedudukan titik maksimum kita tu. Macam ni lah. Okay, kita kena lukis macam ni, lebih kurang. Okay. Kena lukis satu garis putus-putus, kecil cukup lah macam ni, yang kita dah berjumpa dengan titik maksimum. Ini pun satu markah juga. Okay. Garis bayangan tadi yang besar ni. Okay, yang ni kita dah tunjukkan tadi. Okay, dan kita kena letak satu garis. Ini
Okay, ni garis yang bayangan tadi tu untuk kita kasihkan pembaris kita tegak seperti itu. Okay. Dan garis bayangan tu kena buat garis putus-putus yang kecil untuk berjumpaan titik maksimum. Ini cikgu lupa nak beritahu tadi. Okay, so awak buatlah untuk yang kedua tu. Okay, soalan yang kedua tu, okay, awak cubalah buat dapatkan titik maksimum tersebut dan kiralah paling apakah maksimum profit. Mengikut soalan ni dia suruh cari apa? Jumlah keuntungan maksimum. Cari jumlah keuntungan maksimum. Okay, okay, itu saja. Kalau awak dah faham ini, awak boleh tonton balik video yang cikgu akan jadikan dalam bentuk YouTube nanti. Alright, so just in case, kita stop present dulu. Okay, so jangan lupa kehadiran. Sila isi kehadiran. Okay, kita stop record.